الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Kita menyambung daripada pengajian kitab yang dikarang oleh guru kita yang mulia Dr. Hisham Al-Kamil hafizahullah ta'ala. Satu kitab yang berjudul Al-Mukhtasar fi Sirati Sayyidil Bashar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ringkasan pada membicarakan sirah sebaik-baik insan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ini dimulakan terlebih dahulu dengan menyebut nasab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita telah sebutkan untuk kita cuba ingat nasab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita cuba untuk ingat dalam pertemuan kita yang lepas 5 nasab yang pertama daripada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kalau kita sebutkan daripada pertemuan kita yang lalu, daripada perkataan yang dinukilkan daripada Al-Imam Al-Baihaqi, man hafizal Qur'ana khamsah lam tansah. Siapa yang hafal Quran 5 tidak akan lupa insya-Allah selama-lamanya. Cuba untuk kita simpan dalam kepala kita nasab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana dia merupakan Rasulullah, kekasih Allah, yang menjadi panduan dan pedoman kita dalam hidup ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka kita cuba untuk ingat nama ini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Adapun Muhammad adalah nama Rasulullah, dan nama Rasulullah itu banyak. Sebahagian ulama menghimpunkan, ada yang mengira nama Rasulullah itu lebih daripada 200. Imam Al-Juzuli rahimahullah dalam wirid Dalailul Khairat memuatkan lebih daripada 300 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada yang membilang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 1000 nama bagi Rasulullah. Maka nama Rasulullah itu dibahaskan dalam kitab kita pada halaman-halaman yang terakhir insya-Allah. Maka di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab terdahulu dan disebut daripada kalam Nabi Allah Isa alaihi salam,
yang dinukilkan dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka di antara nama Rasulullah itu Ahmad, sebelum mana Nabi dibangkitkan di atas dunia. Dan selepas mana Nabi dibangkitkan, nama Nabi adalah Muhammad. Adapun nama Nabi Ahmad sebelum dibangkitkan di atas dunia, dengan maksud Nabi ialah orang yang paling memuji Nabi, memuji Allah Ta'ala. Ahmad, yang orang yang paling banyak puji Allah ialah Rasulullah. Adapun Muhammad, sebahagian ulama berpandangan bahawa yang memberi nama Muhammad itu adalah datuknya, dengan ilham daripada Allah Ta'ala kepada datuknya untuk diberi nama kepada Rasulullah itu Muhammad. Apabila ditanya kepada datuknya Abdul Muttalib, kenapa engkau menggelarkan ataupun memberi nama kepada cucu kamu ini yang tidak pernah diberikan oleh moyang-moyang kamu sebelum ini kepada anak mereka Muhammad? Maka kata Abdul Muttalib, supaya cucuku ini dipuji di langit dan dipuji di muka bumi Allah. Maka Muhammad dengan makna yang banyak dipuji. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nama Nabi ialah Ahmad, nama Rasulullah ialah Muhammad, nama Rasulullah ialah Mahmud, nama Rasulullah ialah Mustafa. Maka semua ini adalah nama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akan kita bahaskan apabila sampai dalam bab ataupun tajuk yang telah dimuatkan oleh pengarang kitab dalam kitab kita. Adapun ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah. Abdullah ialah ayah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah berkahwin dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah bintu Wahb. Maka Sayyidatuna Aminah, ibu Nabi, ayah Nabi Abdullah berkahwin dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usianya 18 tahun. Selepas mana berkahwin, lalu Sayyidatuna Aminah mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengandungkan Nabi, dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan berada dalam kandungan Sayyidatuna Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah keluar untuk bermusafir, untuk berniaga. Dalam perjalanan menuju ke Syam, dia rasa dia tak sihat, maka dia patah balik ke Madinah, sebelum itu Yathrib. Dan meninggal Abdullah di Yathrib pada riwayat yang masyhur, dan sebahagian mengatakan di Abwab, tempat meninggalnya ibu Nabi Sayyidatuna Aminah. Maka ini adalah Abdullah. Abdullah merupakan anak yang ke-10 daripada anak Abdul Muttalib. Dan ketika mana Abdul Muttalib dapat anak seorang, lepas seorang, dia pernah bernazar. Dia nazar apa? Dia nazar dapat 10 orang anak membesar, maka dia nak korbankan salah seorang daripada anak dia. Maka apabila dibuat undian beberapa kali, keluar nama Abdullah. Padahal Abdullah ini anak yang paling disayang waktu itu, kerana waktu itu dia anak bongsu masa itulah. Kerana selepas itu Abdul Muttalib dapat 3 orang lagi anak, Utham, Sayyidina Hamzah, dan juga Sayyidina Al-Abbas. Maka ni ialah 3 adik kepada ayah Nabi Abdullah. Al-Abbas, kemudian
Sayyidina Hamzah dan juga Utham. Maka Abdullah ni ketika itu, yakni ketika mana buat keputusan untuk korbankan salah seorang, maka Abdullah yang kecil sekali yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Tiba-tiba tubik nama dia. Akhirnya tidak jadi sebelah. Maka ganti kepada nazar itu, maka disembelih 100 ekor unta. Maka tak jadilah Abdullah itu disembelih. Maka Nabi SAW antara gelaran Nabi ialah Ibnu Zabihain. Ibnu Zabihain dengan makna ialah dua anak kepada dua yang disembelih. Tapi tak sembelih sungguhlah, hampir kena sembelih. Itu Abdullah yang asalnya tubik nama dia kena sembelih. Begitulah moyang Nabi Allah Ismail, yang mana Nabi Ibrahim tengok dalam mimpi bahawa dia sembelih anak. Walaupun di sana berlaku khilaf di kalangan ulama, anak hak mana sembelih ni, Ishak ke Ismail? Sebahagian kata Ishak, sebahagian kata Ismail. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahawa yang hampir disembelih, yang diganti dengan kibash, ialah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka Nabi SAW itu antara gelaran yang dipanggil kepada Nabi ialah Ibnu Zabihain. Kerana cerita bahawa ayah dia hampir dikorbankan. Begitu juga moyang dia, Nabi Allah Ismail, hampir dikorbankan. Maka itu sedikit sebanyak cerita tentang Abdullah. Nabi SAW dalam satu riwayat menyatakan, wulidtu min nikah walam ulat min sifah walam yamsasni sifahul jahiliyatil ula. Nabi kata, aku ni lahir daripada hasil pernikahan. Dengan makna Allah Ta'ala jaga nasab keturunan Nabi ni, start daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi SAW. Tak ada keturunan Nabi ni lahir daripada hubungan zina, melainkan semuanya lahir dengan hubungan pernikahan. Wulidtu min nikah, aku lahir ini daripada pernikahan. Yang ni bukan setakat ayah dia Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah sahaja yang nikah, bahkan sampai ke Nabi Adam AS. Allah Ta'ala jaga Nabi SAW. Nabi kata, walam yamsasni sifahul jahiliyatil ula. Aku ni tak kena, tak ada dalam keturunanku ni perbuatan-perbuatan hina, yakni zina, yang berlaku kepada jahiliyah yang terdahulu. Itu Rasulullah SAW. Maka dikahwinkan Abdullah dengan Aminah. Kerana ketika itu sebaik-baik pemuda daripada bangsa Quraisy ialah Abdullah. Dan sebaik-baik gadis daripada bangsa Quraisy ialah Aminah. Maka dikahwinkan sebaik-baik pemuda kepada sebaik-baik gadis. Maka dapatlah Nabi SAW. Oleh sebab tu Nabi kata, wa ana min khiyar. Aku ni lahir daripada keturunan yang terbaik, daripada keturunan yang terbaik, daripada keturunan yang terbaik. Kerana bangsa Arab ni banyak. Apabila dilihat kepada sirah, maka daripada banyak-banyak bangsa Arab, maka daripada keturunan Adnan itu yang terbaik. Daripada keturunan Adnan ni, maka yang terbaik ialah Quraisy. Daripada Quraisy ini yang terbaik lahirnya Hashim, yakni Bani Hashim. Dan di situlah lahir Abdul Muttalib dan lahir Abdullah. Mereka ni sekiranya dilihat adalah daripada yang terbaik ketika itu, sehingga lahir Nabi SAW sebaik-baik manusia. Sehingga menjadi ijma' di sisi ulama, sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala ialah Nabi Muhammad SAW. Walaupun di sana ada pendapat daripada mazhab Zahiri, Ibn Hazmin,
yang berpandangan bahawa makhluk yang paling afdal ialah Nabi Muhammad dan Sayyiduna Jibril alaihi salam. Tapi tak tahu hak mana seafdal, Sayyidina Jibril ke Nabi Muhammad. Itu pandangan Ibn Hazmin. Tetapi mazhab Zahiri ini tidak mencacatkan bagi ijma'. Tak mencacatkan bagi ijma'. Tak bagi kesan. Pandangan dia tu tidak bagi kesan kepada pandangan ulama. Maka tetap sebagaimana pandangan ijma' ulama Nabi SAW itu adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kata Syekh Mahmud Khattabi menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, antara tanda bahawa Nabi SAW itu, antara dalil yang menunjukkan Nabi adalah sebaik-baik makhluk, Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW menjadi imam, mengetuai sekalian para Nabi ketika mana berada di atas muka bumi. Nabi duduk ketika mana peristiwa Isra' di Masjidil Aqsa, yang hari ini orang di Masjidil Aqsa sedang berjuang berhadapan dengan Israel, berhadapan dengan Yahudi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera-tentera Islam yang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan bumi Palestin. Mudah-mudahan dibinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam peristiwa Al-Isra', Nabi SAW menjadi imam kepada sekalian para anbiya, bahkan sekalian para malaikat. Bukan setakat hak mayang belakang Nabi ketika itu Nabi, bahkan malaikat pun mayang belakang Nabi. Siapa jadi imam? Rasulullah jadi imam dalam peristiwa Isra'. Jadi imam di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi naik ke langit, semua malaikat tunduk kepada Rasulullah. Bila sampai ke Sidratul Muntaha, maka tidak ada ketika itu yang boleh melepasinya melainkan Rasulullah. Bahkan malaikat Jibril pun tak boleh lepas. Nabi Jibril lepas naik. Maka menunjukkan Nabi SAW lebih di atas muka bumi Allah, Nabi lebih di atas langit pun Nabi lebih. Oleh sebab itu menunjukkan bahawa Nabi SAW itu sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW nasab dan namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Adapun datuknya masyhur dipanggil Abdul Muttalib. Bahkan itulah yang kita hafal, Abdul Muttalib. Adapun nama datuk Nabi SAW ialah Syaibah, dan disebut sebagai Syaibatul Hamd. Sebahagian ulama mengatakan diberi nama kepada datuk Nabi Abdul Muttalib oleh moyang Nabi Hashim dengan Syaibah, kerana masa dia lahir ada ubang tumbuh kat kepala dia, maka bagi nama Syaibah. Kemudian sebahagian ulama yang lain mengatakan diberi nama Syaibah untuk bertafaul, beri nama ubang. Kenapa? Mudah-mudahan anak kecil ini dipanjangkan umur oleh Allah sehingga berubah. Yang ini siapa tua, yang mudah-mudahan panjang umur, maka diberi nama Syaibah. Ini pandangan ulama kenapa datuk Nabi SAW diberi nama ketika lahirnya dengan Syaibah. Kemudian digelar dengan Syaibatul Hamd, dengan tambah Alhamd, dengan makna uban yang terpuji. Itu adalah nama datuk Nabi Abdul Muttalib. Tetapi masyhur orang panggil dia Abdul Muttalib. Namanya orang panggil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni gelar, bukan nama sebenar. Nama dia masa kecil, ayah dia bagi Syaibah.
Tapi suhur dengan Abdul Muttalib. Kenapa suhur dengan Abdul Muttalib? Ceritanya datuk Nabi ni Abdul Muttalib asal dia duduk di Mekah. Masa dia kecil dia dibesarkan oleh ibunya di luar daripada Mekah. Bila sampai satu masa, maka mesyuarat ahli keluarga untuk ambil Abdul Muttalib ketika itu namanya Syaibah buat balik ke Mekah. Bincang-bincang nak balik Syaibah ni ke Mekah. Nak balik Syaibah ke Mekah. Maka hasil daripada perbincangan yang akan buat balik datuk Nabinya ialah pok saudara dia yang namanya Muttalib. Maka Muttalib tu akan bawa balik. Maka di sini berlaku selisih di kalangan ulama. Macam mana cerita Muttalib buat balik? Ada 3 pandangan. Maka pandangan yang masyhur mengatakan Muttalib ketika bawa balik daripada tempat dia duduk nak masuk Mekah, datuk Nabi Syaibah ni dia ketika itu pakai baju duk comel sikit. Dia malu nak mengaku anak saudara. Dia setengah kata gitu. Setengah kata dia masuk dalam keadaan begitu, maka orang menyangka bahawa yang berada di belakang Muttalib ketika itu dibawa balik daripada luar seorang hamba baru. Hamba dalam bahasa Arab Abdun. Hamba. Maka bila orang tengok, orang panggil Abdul Muttalib. Yang ni hamba kepada Muttalib. Muttalib ni siapa? Muttalib ni pok saudara Abdul Muttalib. Pok saudara datuk Nabi. Dengan makna dia adalah moyang saudara Rasulullah. Muttalib ni moyang saudaranya Nabi SAW. Sehinggalah orang Mekah menyangka bahawa dia betul-betul hamba kepada Muttalib. Dan orang panggil dia Abdul Muttalib. Sehinggalah sapalah diketahui itu adalah anak kepada Hashim. Bukan hamba kepada Muttalib, tetapi kekal nama dan digelar masyhur dengan gelar Abdul Muttalib. Lekatlah nama. Orang panggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Sapalah dikenali dengan Abdul Muttalib. Ini datuk Nabi SAW. Ataupun namanya Syaibah. Abdul Muttalib datuk Nabi SAW ialah ketua ketika itu di kalangan bangsa Quraisy di Makkahul Mukarramah. Abdul Muttalib, Allahumma salli ala Muhammad, cerita yang paling masyhur bagi dirinya ialah apa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi lahir sebagaimana dalam kitab kita di lembah Bani Hashim di Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. Ini ialah pandangan yang paling masyhur yang dipegang oleh para ulama. Sekalipun di sana ada pandangan lain. Ada pandangan lain. Yang ni ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 1 Rabiul Awal. Ada yang berpandangan 2 Rabiul Awal. Maka pandangan-pandangan ini diriwayatkan oleh para ulama dengan sanad mereka masing-masing. Yakni hak cerita mulut ke mulut ni, orang ni yakni riwayat daripada generasi dulu, daripada mulut ke mulut macam-macam. Ada siapa cerita mulut ke mulut ni 2 Rabiul Awal, ada siapa 8. Tapi yang paling masyhur yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hisham dalam sirahnya bagi kitab yang dikarang oleh Ibn Ishaq, maka ceritanya ialah 12 Rabiul Awal. Maka masyhur lahir Nabi itu 12. Walaupun di sana ada pandangan yang mengatakan 9. Ada yang mengatakan 9 ini dengan penetapan ilmu khalaf. Dan itu yang dipegang antaranya oleh pengarang kitab Nurul Yaqin.
dan beberapa ulama yang lain. Tetapi walaupun ada yang berpandangan sedemikian, tetap yang paling masyhur ialah 12. Tapi 12 ke, 9 ke, 8 ke, 2 ke. Bahkan di sana ada pandangan yang mengatakan Nabi lahir pada bulan Ramadan. Ada juga. Ini peliklah sikit sebab orang lain tekah hari saja. Dia tekah bulan sampai ke Ramadan. Maka itu dari segi tarikh 2 ke, 8 ke, 12 itu tidak perlu untuk kita serabutkan kepala kita. Maka itu adalah pandangan-pandangan ulama. Tetapi dijadikan Rabiul Awal ini ataupun Rabiul Awal Anwar ini sebagai bulan yang memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah bulan ini, yakni Rabiul Awal ini, bulan yang kita ingat Rasulullah dan diadakan sambutan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat begitu. Ada pula orang kata orang sambut Maulid ini dia sambut mati Nabi. Dia kata tak okeylah, Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Orang yang kata ni dia kena fikir banyak. Ada ke di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ingat Nabi kerana ingat mati Nabi, kerana suka dengan mati Nabi? Ada ke begitu? Adakah dia menuduh orang yang ingat Rasulullah ini ketika bulan Rabi' adalah orang yang bergembira dengan mati Nabi? Ini sangkaan yang sangat jahat kepada orang yang cuba mengingatkan umat kepada Rasulullah. Bahkan sampai hari ini ada lagi. Saya dimaklumkan selepas mana sambut bulan Maulid baru ni, kita buat Maulid di Kemaman, ada ustaz yang kuliah masih ada lagi yang mengatakan orang yang sambut pada bulan Rabiul Awal ingat Rasulullah ni suka dengan mati Nabi. Mulut jangan jahat sangat. Kita umat Rasulullah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya hidupku ini baik bagi kamu dan sesungguhnya kewafatanku ini baik bagi kamu. Nabi menyatakan begitu. Tetapi secara umum kita buat Maulid Rasul ni bukan nak cerita pasal lahir Nabi 12 batu habis dah. Kita nak ingat Nabi daripada awal Nabi lahir sampai wafat Rasulullah. Itu nak ingatnya. Bukan cerita Nabi lahir 12 Rabiul Awal, kita hari ni sambut sebab kita nak ingat lahir Nabi Nabi. Bukan begitu. Jangan sikap sangat akal. Jangan nampak terlampau bodoh. Bahawa buat maulid ni kerana 12. Bukan. Kerana nombor 12. Adakah kita buat Maulid Rasul kerana nombor 12? Tak. Tetapi kerana keseluruhan Rasulullah. Bukan setakat daripada Nabi lahir. Tak. Bahkan sebelum daripada itu lagi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Dengan perkataan, dengan lafaz yang berbeza-beza. Di antara lafaz riwayat menyatakan, Nabi mengatakan, kuntu nabiyyan wa Adamu lamunjadilun fi tinatihi. Aku ni Nabi dah, Nabi kata. Adam tak sudah lagi. Adam tak jadi Adam lagi. Nabi jadi Nabi dah. Itu Rasulullah. Dengan makna Rasulullah itu betul-betul pilihan Allah. Ini dalil bahawa Nabi SAW itu benar-benar kekasih Allah. Menjadi Nabi sebelum Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan sempurna. Nabi dan Nabi. Oleh sebab itulah
Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah Ta'ala lah rakamkan dalam Quran. Kata Nabi Isa, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kerja aku nak royak beri berita gembira kepada generasi selepas aku akan bangkit seorang rasul yang namanya Ahmad. Tidak ada sebut wa mubasyiran bi nabiyyin, wa mubasyiran bi rasulin. Kerana Nabi telah menjadi Nabi sejak dahulu lagi. Tinggal nanti bila dibangkitkan menjadi Rasul. Sehingga Allah Ta'ala ketika mana membicarakan tentang risalah, tentang kerasulan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala mendahulukan Nabi dengan panggilan Nabi. Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnak. Wahai Nabi, sesungguhnya kami membangkitkan kamu sebagai Rasul. Kami utuskan kamu. Bawa risalah kami. Itu Rasulullah. Menjadi dalil bahawa Nabi SAW terlebih dahulu menjadi Nabi sejak daripada awal. Kita buat maulid ini bukan kerana angka 12. Tetapi kerana memperingati ketinggian dan kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan pada Rasulullah sebagai Habibullah. Itu perlu difahami. Kita menjadikan Rabi' bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara umum tanpa terikat dengan hari untuk memperingati keseluruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya umat kembali meletakkan Rasulullah itu pada tempatnya. Kalau duduk tempat Nabi dalam hati kita, kita tak letak Rasulullah dalam hati kita molek. Kita tak letak Rasulullah itu pada tempatnya. Sehingga Rasulullah itu bukan suatu yang kita agung-agungkan. Tapi hak nombor satu, ahli sukan, ahli apa lagi? Artis, macam-macam lah ni idola. Influencer. Macam-macam. TikToknya, Instagramnya, YouTubernya. Ada belaka. Dengan makna kalaulah influencer tu dia sebut akan jadi pedoman tu. Ngaruk tak ngaruk nombor 2, tapi orang suruh cakap. Maka sekurang-kurangnya kedatangan Rabi', kita nak meletakkan Rasulullah itu kembali ke hati masyarakat, biar tok Nabi itu pada maqamnya. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Habibullah. Sehingga kata para ulama, kenapa Nabi itu disebut Habibullah, kekasih Allah? Padahal semua Nabi Allah Ta'ala kasih belaka. Allah Ta'ala sayang Nabi Muhammad je. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sayang tau. Sayang juga. Nabi Musa sayang juga. Takkan Nabi Allah Ta'ala tak sayang. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu Habibullah? Kerana Nabi adalah pemilik maqam cinta. Maqam hub, ini hak Rasulullah. Orang lain kalau dapat cinta, tupang hak tuang dia Rasulullah. Maka Rasulullah tuang cinta. Maka Nabi Habibullah. Maka Nabi SAW memiliki tuang bagi maqam yang tertinggi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dilebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala yang lain. Ada orang kata kan puji Nabi sangat, kayak gini lebih doa. Lebih mana doa? Ada orang puji Nabi lebih sampai berdoa? Ada. Bagaimana kita puji Rasulullah? Bagaimana kita puji Rasulullah? Baca qasidah. Padang ke? Tak padang juga. Dengan makna walaupun baca qasidah daripada pagi sampai malam puji Rasulullah. Adakah kita kata kita telah hulu melampau? Tak juga. Puji Rasulullah. Yang ini puji Rasulullah
pada maqam dia adalah Rasul. Ada yang kata bahawa puji-puji Nabi ni buka pintu kepada syirik. Kita kata tak. Yang ada ulama kata wa anta babullahi ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Kamu yakni Muhammad merupakan pintu untuk sampai pada Allah. Siapa kata Nabi pintu untuk jadi syirik? Tak, ulama kata Nabi bukan pintu jadi syirik. Nabi ni pintu untuk sampai pada Allah. Nabi ni bukan pintu untuk jadikan umat ni mensyirikkan Allah dengan Rasulullah. Tak berlaku pada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala jaga umat Rasul. Ketika mana mengagungkan Rasul, tidak mensyirikkan Rasul dengan Allah. Bahkan mereka yang buat majlis seumpama ini membuka pintu untuk sampai pada Allah. Bukan buka pintu untuk mensyirikkan Allah. Dia sebut orang buat maulid, kalau betul majlis tutup. Ada juga orang buat maulid mengarut. Sebab tu ulama bahas cerita hukum sambut maulid Nabi. Selama mana maulid dibuat oleh orang tu dengan cara betul, ya masalah tu. Dia buat maulid dia joget, tu haram. Itu haram lah. Tapi secara umum dalam masyarakat kita, terutamanya di Malaysia, umumnya tak berlaku gitu. Bahkan di kebanyakan tempat. Kalaulah di sana ada majlis buat Maulidur Rasul yang mengarut, maka yang dipersaluhkan orang yang buat tu bukan sambutan dihukum secara umum. Contoh dalam banyak-banyak tempat di Terengganu ni ada setempat mengarut maulid. Bukan orang lain jadi salah berlaku dengan sebab setempat. Tidak munasabah. Maka hakikatnya sambutan itu tidak boleh dipersalahkan secara umum. Disebabkan ada yang mengadakan dengan cara yang salah. Di kalangan orang-orang jahil. Tetapi di kalangan secara umumnya, yang menyambut di kalangan ulama, orang-orang soleh, tidak lebih untuk mengembalikan Rasulullah itu pada tempat. Itu saja. Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita betapa umat Nabi ni umat terpelihara. Yang dia ni umat Nabi ni, dia tak akan mensyirikkan Nabi SAW. Tak akan jadi macam Nabi Isa yang akan jadi Allah ke, anak Allah ke. Sehingga apabila Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi SAW sebagai suatu jaminan, ayat ni akan selamat daripada fitnah secara umum. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang bai'ah dengan kamu Muhammad, mereka yang bai'ah dengan kamu sungguh semata-mata dibai'ah dengan Allah. Ayat ni turun kepada siapa? Umat Nabi. Ayat ni kata guru kami, sekiranya diturunkan kepada umat selain daripada umat Rasulullah, maka umat mereka akan terfitnah. Kenapa terfitnah? Ayat ni kata sungguh orang yang bai'ah dengan Nabi semata-mata dibai'ah dengan Allah. Kalau umat lain jadi modal, maknanya Nabi ni Allah lah. Sebab ayat kata sungguh orang bai'ah dengan engkau Muhammad, bai'ah dengan Allah. Maka akan dipahami oleh generasi terdahulu. Ini boleh berlaku fitnah kepada umat terdahulu dan boleh jadi dalil. Tengok ayat kata bai'ah dengan Allah, maknanya dia Allah. Tapi adakah begitu difahami oleh umat Nabi? Tak. Seburuk-buruk umat Nabi pun tak akan tafsir ayat dengan gitu. Tak akan faham dengan makna gitu. Sungguh orang bai'ah dengan engkau Muhammad semata-mata dibai'ah dengan Allah. Orang faham. Yakni berbai'ah dengan Nabi SAW, mengikat janji setia dengan Allah, ibaratnya mengikat janji setia dengan Allah. Faham? Adakah faham Rasulullah itu Allah? Tak akan. Umat Nabi Muhammad tak akan faham gitu. Maka ayat ini tidak menjadi fitnah bagi umat Nabi SAW secara umum.
Maka ayat ni turun sebagai suatu jaminan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada mensyirikkan Rasulullah dengan Allah. Ini jaminan. Maka tidak perlu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang tentang itu. Mansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafih, mansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami. Maka ini antara petikan daripada Burdah Al-Imam Al-Busiri rahimahullah. Sehingga kan kadang-kadang mereka ni buat tak faham. Kita kata buat tak faham lah. Sebab barang jelas. Ada seorang, dia komen, dia kata orang baca qasidah lakas syafa'ah. Ada satu qasidah, isfa' lana ya Rasulullah lakas syafa'ah. Beri syafaat kepada kami wahai Rasulullah, hanya kamu pemilik bagi syafaat. Dia kata ni tengok qasidah ni tak boleh baca sebab syirik. Dia kata syafaat ni milik Allah Ta'ala aja, bukan milik Nabi. Dia kata gitu. Dia tak jumpa ke riwayat perkataan lakas syafa'ah diambil daripada riwayat. Ambil mana? Kamu, kita baca hadis cerita tentang peristiwa syafa'atul uzma. Bila Nabi lah yang kata pasing-pasing aku tak boleh. Sampai ke Nabi kata apa? Analaha. Tak kena Nabi kata. Nabi kata analaha. Dengan makna cerita syafaat tu aku je. Masa tu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh jadi wakil minta syafaat dengan Allah. Maka itu makna qasidah lakas syafaat ya Rasulullah. Dengan makna di kalangan makhluk Allah yang menjadi pemilik sebenar bagi syafaat pada hari kiamat hanyalah Rasulullah. Lepas tu Rasulullah nak ecek tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kata kadang-kadang tema ni buat tak faham barangkali. Buat tak faham je. Sebab apa? Benda tu sangat mudah untuk difahami, melainkan mereka kerah kepala untuk buat tak faham dan mengelirukan masyarakat untuk faham dengan mudah benda yang boleh difaham dengan mudah. Benda boleh faham mudah aja. Tak akan berlaku syirik pada perkara seumpama itu. Termasuk ketika mana kita sebut Rabi' ini adalah bulan kelahiran Rasulullah untuk kita ingat Rasulullah. Dan mikir banyaklah cerita sambut Rabi' suka kerana ingat Rasulullah mula-mula ada atas dunia. Bukan nak ingat cerita nombor dak, bukan nak ingat cerita hari beranak saja dak. Bukan gitu. Daripada awal Rasulullah sampai kepada wafat Rasulullah, bahkan sampai ke hari ini, sebagaimana riwayat bila bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab. Sampai hari ini. Sampai hari ini Nabi. Bahkan disebut pada setengah riwayat bila ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat baik, diberitahu kepada Rasulullah, maka Rasulullah alhamdulillah. Tapi bila sampai berita kepada Nabi di kalangan umat akhir zaman yang lahir selepas mana wafat Rasulullah, sampai cerita buat benda tak molek, Nabi istighfar. Sampai hari ini, sampai hari ini dasarkan riwayat. Dengan mana Rasulullah masih jaga kita. Ia masih jaga kita. Masih istighfar untuk umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini Nabi istighfar lagi untuk umat Nabi. Dengan makna ingat Rasulullah ni bukan cerita ingat dia hari beranak lepas tu habis. Bukan gitu.
Cerita Rasulullah cerita yang panjang, yang perlu kita teladani daripada seluruh aspek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Nabi beranak, maka tahun Nabi beranak ni tahun gajah. Tahun gajah. Amul Fil. Berapa? Cerita 50 hari kata sebahagian ulama. Mudah cerita 2 bulan sebelum Nabi lahir. 2 bulan sebelum Nabi lahir, mari tentera Abrahah nak peracur Kaabah. Dia tengok orang Mekah ni ramai orang mari bila tiba musim haji. Dia nak terawat Kaabah juga, tempat dia di Yaman. Buat jugalah. Terawat. Orang tak mari. Ada penasihat yang tak cerdik sikit nasihat. Gini je, kita peracur hak ni, orang pakat mari kat kita. Orang kata bijak cadanganmu. Dia berasa bijak. Tapi cadangan tu cadangan yang merosok. Dia kadang-kadang jadi pemimpin ni, kalau hak tukang bisik kiri kanan bodoh, mampu hak pemimpin tu. Macam ni cerita dia. Kiri kanan hak tak cerdik, habis dengan dia. Bawa raja. Nak apa? Nak beranak ke Kaabah. Tapi Allah Ta'ala jaga. Masuk Mekah buat samsing. Habis. Binatang-binatang ternakan orang Mekah dicuri lah. Dia colek habis. Kalau colek orang Mekah, colek ternakan dia. Termasuk unta Abdul Muttalib tauki Nabi. Sehingga Abdul Muttalib tauki Nabi tahu unta dia kena curi. Dia pergi jumpa Abrahah. Dia ketua. Bukan orang biasa-biasa. Nak pergi jumpa Abrahah. Ketua Abrahah. Tengok daripada jauh. Debor dia. Ni bukan orang biasa mari kat dia ni. Sehingga dalam hati dia menganggap bahawa Abdul Muttalib tak pergi Nabi ni mari nak ambak dia tubik. Dia menyangka begitu. Bila tak pergi Nabi pergi jumpa dia, maka dia tanya, "Maza turi?" Mu nak mende mari jumpa aku. Dia buat gerah gitu. Padahal dia takut. Maza turi? Nak apa? Kata tak pergi Nabi, "Uridu ibidi." Aku nak unta aku je mari. Kejut. Apa? Ingat ke mari nak ambak dia tubik? Rupanya mari nak minta unta. Maka dia kata, "Aku ingat kamu pemimpin yang cerdik sangat. Ingat kamu mari nak ambak aku tubik. Sebab aku mari untuk hancurkan Kaabah. Rupanya marimu ni mari nak minta untamu je." Dia buat nganyi kat Abdul Muttalib. Macam Abdul Muttalib ni tak berani nak ambak dia tubik. Mari-mari nak minta unta. Sayang unta pada Kaabah. Ibaratnya gitu. Tapi Datuk Nabi relax je. Abdul Muttalib orang cerdik. Apa jawapan Abdul Muttalib? Al-ibilu ibili. Wa inna lil baiti rabban yahmi. Unta tu aku. Cerita Kaabah tu, dia ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan jaga lah. Mu nak gigi je. Aku nak unta aku. Cerita mu nak rosak Kaabah, mu nak kira dengan Tuhan dia lah. Aku Tuhan unta je. Kaabah bukan aku Tuhan. Tuhan dia lain. Waktu mu nak kira dengan Tuhan dia. Wa inna lil baiti rabban yahmi. Waktu rumah tu, yakni Kaabah itu, ada Tuhan yang akan menjaga. Mu nak gigi. Aku nak unta aku. Maka cerita sebagaimana riwayat, bila dia bawa tentera gajah dia nak buat rosak Kaabah, maka orang Mekah duduk di lereng bukit tunggu jadi apa. Kerana mereka tak berani kosek Kaabah. Orang Mekah sendiri tak berani nak kosek. Sehingga mereka, yakni generasi sebelum lahir Rasulullah, menyaksikan macam mana dia musnahkan tentera bergajah. Sehingga dirakamkan dalam Al-Quran cerita dari surah Al-Fil. Habis hancur.
Dikatakan bahawa waktu kan bawa raja seorang namanya Mahmud itu hidup. Allah Ta'ala hidup seorang. Jadi tinggalan sejarah. Untuk jadi peringatan kepada generasi selepas. Hak dak dengan peristiwa tersebut. Dibutakan mata menjadi pengemis meminta sedekah di lorong-lorong sekitar bumi Mekah waktu itu. Maka tu cerita tentang dinamakan tahun itu dengan tahun raja. Nah, itu ialah cerita tentang yang terlibat sama ialah Abdul Muttalib. Kaabah ni orang Mekah sebelum lahir Nabi tengok apa yang berlaku kepada tentera bergajah. Mereka sangat tak berani nak kosek Kaabah, tak berani. Hatta selepas tu pun nanti kita akan jumpa kisah ketika mana umur Nabi 35 tahun berlaku apa yang berlaku sehingga Kaabah nak dibina semula. Maka tu kita akan sambung cerita lagi pada datang. Bila siapa cerita umur Nabi 35 tahun. Tapi kita fokus pada malam ni cerita tentang Abdul Muttalib, nama datuk Nabi namanya Syaibah. Namanya Syaibah suruh dengan Abdul Muttalib kisah cerita dia kerana pak saudaranya nama Muttalib. Pak balik maka disangkakan datuk Nabi ni hamba, seorang hamba kepada Muttalib yang merupakan pak saudara dia sendiri. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni nama ataupun panggilan suku bagi moyang Nabi. Maka digelar Nabi daripada Bani Hashim. Hashim ni empat beradik. Hashim, Abdul Syams, Al-Muttalib. Kalau tadi tu Al-Muttalib tu adik-beradik Hashim lah. Awak balik Abdul Muttalib tu. Hashim tu ayah dia, Muttalib pak saudara. Maka Muttalib dengan Hashim ni dua beradik. Hashim, Abdul Syam, Muttalib, Naufal. Tiga orang mak sama. Kecuali Naufal mak lain. Yang ni Hashim, ayah dia ialah Abdul Manaf. Abdul Manaf ni kahwin dua. Seorang dapat 3 anak, seorang dapat Naufal. 3 anak Hashim, kemudian dia kembar dengan Abdul Syams, kemudian Muttalib, kemudian Naufal. Bahkan disebut dalam kitab sirah, Hashim pak saudara tok moyang Nabi ni dia kembar siap. Kembar biasa, bukan kembar turut suku, kembar lekat. Jari lekat pada dahi yang menyebabkan pembedahan. Nak pisah dua ni kena bedah. Bila bedah agak darah, pacau darah. Maka ni cerita tentang Hashim moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni digelar Hashim padahal namanya Amru. Kemudian disebut Amrul Ala. Penuh cerita bahawa dikatakan Mekah mengalami musim ketika itu musim Allahumma salli ala Muhammad, makanan tak ada. Orang kelaparan. Jadi Hashim ni dia ada benda sikit. Maka dialah orang yang menyiapkan makanan, masak bagi ke orang Mekah. Maka Hashim ni dia asal digelar Hashim li Hashmihi Sari. Kerana dia tukang masak bagi bubur sari. Sari ni kita sebut bubur lah. Bubur sari itu dia tukang masak. Maka digelar di Hashim. Tak tahulah Hashim tu jadi syekh berkali itulah aku. Gitu. Nama sebut Hashim. Li Hashmihi Sari. Kerana dia tukang masak bagi kau orang. Dia ni seorang yang sangat dermawan. Sehingga lepas tu pun dia tetap masih lagi masak orang dan edah-edah bagi makan orang. Maka itu Hashim. Seorang yang sangat dermawan. Moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia pun bukan panjang umurnya kau. Sebut cerita masak orang ni bukan masa dia umur tua, umur 18 baru. Bahkan ayah Nabi Abdullah pun meninggal umur 18 baru. Maka ni ialah daripada keturunan Rasulullah yang meninggal awal. Maka Hashim, Allahumma salli ala Muhammad,
Abdul Syams, Muttalib, Naufal. Tapi sekiranya kita belajar dalam kitab, maka akan dibahaskan tentang Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait daripada keturunan nasab Nabi dua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib ni kita sebut, kita sebut dalam kitab fiqh, tak boleh terima piti sedekah, zakat ke sedekah ke. Maka Ahlul Bait ada dua, daripada nasab Bani Hashim dan Bani Muttalib. Daripada anak Nabi, daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini adalah Ahlul Bait. Ni Ahlul Bait. Daripada keluarga Hasan, Al-Husaini, Al-Hasani, itu Ahlul Bait. Kemudian daripada keluarga seumpama Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kita daripada keturunan Muttalib, disebut Al-Hashimi, Al-Muttalibi disebut. Maka kata, lalu kita sebut Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'iyul Muttalibi. Muttalibi nisbah kepada Muttalib. Muttalib mana ni? Muttalib adik-beradik dengan Hashim itulah. Muttalib yang bawa balik Abdul Muttalib itulah. Maka Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hashim dan Muttalib ni dua beradik. Sebab apa dua ni saja jadi Ahlul Bait? Padahal dia empat beradik. Hashim, Abdul Syam, Muttalib, Naufal. Dia empat beradik. Tapi Nabi iktiraf dua je. Bani Hashim dengan Bani Muttalib saja. Bahkan setengah riwayat kata, Sayyidina Uthman pernah mari jumpa, "Ya Rasulullah, kami Quraisy juga." Oh, Nabi kata, ada pun Ahlul Bait tu dua je, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Bani Abdul Syam tak masuk, Bani Naufal tak masuk. Kata setengah guru kita, kerana cerita masa Nabi kena pulau lebih kurang 3 tahun. Nabi kena pulau 3 tahun. Siapa-siapa kalau duduk dengan Muhammad, kita pulau. Jangan beli barang dia, jangan jual dengan dia, jangan berlaku. Sehingga waktu kehidupan mereka yang duduk dengan Rasulullah ni sangat perih. Sangat perih. Masa tu, hak duduk dengan Nabi daripada kalangan keluarga dua saja. Bani Hashim dengan Bani Muttalib duduk dengan Nabi. Duduk di pihak Nabi. Bani Naufal dengan Bani Abdul Syam berada di pihak Abu Jahal. Lawang dengan kumpulan hak bersama dengan Nabi. Maka sebab 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muttalib duduk lari dengan Nabi. Bani Abdul Syam, Bani Naufal ni duduk sama dengan Nabi. Maka lepas tu yang diiktiraf Ahlul Bait dua saja. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka itulah yang kita belajar kadang-kadang dalam kitab. Bila awal kitab, bila kita selawat wa ala alihi, dan atas keluarga. Siapa al? Maka disebut al itu 3. Al itu kalau cerita bab sedekah, bab tak boleh terima sedekah, tak boleh makan sedekah, tak boleh makan zakat. Al ialah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib itu ikut mana? Banu Hashim moyang Hashim dan moyang Nabi. Muttalib moyang saudara Nabi. Dan mereka ni 4 beradik. 2 Ahlul Bait, 2 bukan Ahlul Bait. Itu tubik tentang Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini di sisi mazhab kita Syafi'i itulah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tubik mana? Yang bila kita belajar kitab lagi, bila awal kitab, Tok Guru syarah Ahlul Bait, Bani Hashim, Bani Muttalib, tubik mana? Kita baca sirah. Ni daripada moyang Nabi SAW Hashim dan moyang Nabi Muttalib. Itulah yang disebut sebagai Bani Hashim dan Bani Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib namanya Syaibah bin Hashim. Hashim namanya Amru bin Abdi Manaf namanya Mughirah. Maka ni 5 yang pertama yang kita sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu daripada nasab Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita apa dalam kepala kita. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib namanya Syaibah bin Hashim namanya Amru bin Abdi Manaf namanya Mughirah. Maka ini adalah 5 yang terawal daripada nasab keturunan Rasulullah SAW, sehingga kita bertemu dalam pertemuan kita akan datang insya-Allah. Jarak lama ni, sebulan sekali. Jadi jangan lepas pulang tak ingat. Ni 5
Yang pertama, insya-Allah mudah-mudahan kekal dalam ingatan kita supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa hidup dalam hati kita, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli afdhala salatin 'ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. Jazakumullahu khairan. Minta maaf atas segala salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.